Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nazim bin Haji Badruddin. Saya merupakan seorang penyimpan emas yang agak tegar. Saya mula menyimpan emas daripada tahun 2013 secara konsisten, hampir setiap bulan. Saya lebih suka simpan emas yang emas perhiasan. Walaupun ramai orang kata kalau emas perhiasan ni susuk nilai dia tinggi, nak jual jadi harga rendah sangat, upah tak dikira. Tapi saya bermula dengan barang kemas. Saya mula dengan cincin, gelang tangan. Cari yang cincin yang 2-3 gram, gelang tangan yang 5-6 gram. Waktu saya mula simpan emas, waktu tu harga emas perhiasan, emas 916 lebih kurang RM120 je 1 gram. Tahun 2013 Waktu tu berlaku kejatuhan harga mendadak daripada lebih kurang RM200 1 gram kepada RM130 1 gram untuk emas 999. Barang kemas 916 lebih kurang RM120 saya dah boleh dapat untuk 1 gram. Cumanya bila kita beli barang-barang kemas kecil macam cincin, subang, gelang yang ringan, kos upah dia agak tinggi sikit lah. Tapi kalau kita simpan dan jual balik kepada orang persendirian, itu tak ada masalah sebab harga yang kita jual tu dah termasuk dengan upah. Kemudian saya beralih kepada barang-barang kemas lain pula. Saya jual yang cincin-cincin tu saya dah jual, gelang tangan yang nipis saya jual, tinggal 2-3 bentuk je saya simpan. Saya beralih kepada barang kemas yang 10 hingga 20 gram. Pada pandangan saya, bila kita simpan emas yang 10-20 gram ni, harga sekitar 1,200, 1,300 hingga 2,500 ni, lebih senang kita nak jual. Dan saya seorang berniaga, jadi kita gunakan barang kemas ni untuk rolling modal di arah ni. Kalau kita beli seketul lah, rantai, orang kata gelang tangan ataupun rantai sau yang beratnya 100 gram, bila kita nak pajak ke arah ni, nak masukkan ke arah ni, kita agak rugi lah sebenarnya. Contoh kita kata waktu tu harga untuk 100 gram lebih kurang dalam 12-13 ribu, sedangkan kita memerlukan duit sekadar RM1,000-2,000. Kita boleh ambil daripada Aranu dengan nilai RM1,000-2,000, tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi upah simpan dikira berdasarkan berat emas tu sendiri. Jadi upah simpan berdasarkan harga RM13-12 ribu agak tinggi lah. Jadi itulah sebabnya saya ambil barang-barang kemas yang lebih ringan lah, 10-20 gram. Antara lain saya rasa ramai orang mampu kalau nak menjual ataupun orang lain nak membeli dengan harga RM1,200 hingga RM2,500. Orang masih ada duit untuk membeli, ramai yang mampu beli dengan harga sedemikian. Maknanya market luas untuk kalau saya nak jual balik. Tapi kalau saya beli dengan yang 100 gram harga RM12-13 ribu, mungkin ada yang mampu, tapi tak sebegitu ramai berbanding dengan yang 10 gram, 20 gram tadi. Saya bermula tahun 2013, jadi saya tak suka dengan emas-emas gold bar, Dina. Sebab waktu tu Arahanu tak terima. Ada Arahanu terima tapi susah nak terima. Sebab tu ada setengah-setengah orang bila dapat Dina, dia buat ibu loket. Buat ibu loket yang itu diterima di Arahanu. Tapi kalau Arahanu nak yang sekeping-sekeping, satu gold bar sekeping-sekeping tu, banyak Arahanu tak terima waktu tu. Sebab tu saya tak suka beli Arahanu dekat saya tak suka beli yang gold bar ni. Dari segi jual balik, memanglah orang kata bila kita jual balik pada kedai berlaku susut nilai. Barang kemas boleh jadi susut nilai 20, 30, malah ada 40% sebenarnya. Kalau kita beli barang kemas di kedai-kedai yang berjenama, yang memang ada nama sangat-sangat besar, bila kita nak jual balik, dia tak kira jenama kita beli kedai mana. Dia tak kira design macam mana. Apa yang dia kira ialah berat tu berapa. Berat tu berapa dan ada spread dia. Mungkin spread emas sekadar 10-20%. Tapi kita sebagai pembeli barang emas tadi, kita kena kira kos upah yang kita beli tadi. Bila kita nak jual balik kepada kedai emas, itu yang menyebabkan risiko kerugian kita lebih tinggi. Hampir 40% pun ada. Tapi oleh kerana saya ni biasa menjual, saya ada market saya sendiri, saya boleh jual kepada end user. Bila kita jual pada end user,
hari ini kita beli dengan harga, contoh kita beli dengan harga RM1,500, kita boleh jual balik dengan harga RM1,500 juga, ataupun mungkin lebih lagi, dapat jual dengan harga RM1,600. Sebab barang kemas yang saya dapat tadi, saya dapat daripada supplier kedai. Jadi saya dapat dengan harga, bukan harga kedai lah. Harga kedai, contoh kedai markup 10%. Jadi saya dah untung kat situ 10%. Bila saya nak jual, memang saya akan cari orang sendirian. Saya tak akan jual pada kedai emas. Sebab itulah bila orang kata susut nilai barang kemas tinggi, saya kata benda tu mitos. Saya stick pada alasan saya, sebab saya boleh menjual. Jadi bagi saya, barang kemas ni sebenarnya kalau kita pandai menjual, kalau kita ada ilmu tentang menjual barang emas dan kita ada target market kita, maka kita boleh katakan bahawa spread ataupun susut nilai itu mitos je. Sebab itulah bila orang kata beli gold bar, beli dinar, itu lebih untung daripada kita simpan barang kemas, saya kata tak. Saya lebih suka simpan barang kemas lah. Sebab itulah bila orang duk cerita beli emas public gold, saya tak nak. Sebab saya boleh menjual. Tapi bila saya dah serius buat public gold, kita nampak kelemahan dan juga kelebihan apa yang ada pada public gold dan apa yang saya dah amalkan selama ni. Mungkin saya mampu untuk menjual sendiri, saya mampu cari market, saya mampu cari buyer, siapa yang nak beli barang kemas saya. Tapi tak semua orang yang ada kepandaian ataupun ada kelebihan untuk menjual kembali barang kemas mereka tadi kepada end user. Jadi itu menyebabkan mereka pening kepala. Cara terbaik mereka nak jual ialah tolak balik pada kedai emas. Mungkin spread atau susut nilai itu di antara 20 hingga 40%. Jadi bagi saya, kalau kata kita tidak ada kepandaian untuk menjual, eloklah kalau kita beli gold bar ataupun dinar. Orang tanya, dinar tu macam mana? Gold bar tu macam mana? Sebenarnya ketulinan untuk kedua-dua benda ni adalah sama. Gold bar ni bentuk persegi, dinar ni bentuk bulat. Satu dinar bersamaan dengan 4.25 gram. Contoh kita kata harga emas sekarang ialah RM260 1 gram. Maka harga gold bar 10 gram adalah RM260. Kalau harga dinar pula, darablah RM260, darab dengan 4.25%. 4.25 gram. Maka dapatlah nilai sebenar untuk satu dinar tu berapa. Mungkin hari ini satu dinar nilainya lebih kurang RM1,120. Jadi bagi orang-orang yang tak pandai menjual, tak tahu nak cari market, tak nak pening kepala, sebenarnya beli gold bar ataupun dinar ini lebih menguntungkan. Bila kita nak jual balik, spread ini sangat-sangat rendah. Tak sampai 10% pun spread dia ataupun susut nilai tu, tak sampai 10% pun. Nak banding dengan kalau kita simpan emas, simpan barang kemas 916. Bagi orang yang tak nak pening kepala, senang je. Contoh kita beli emas public gold. Beli emas public gold dengan harga hari ini berapa sekian-sekian. Bila kita nak jual balik pada public gold dengan harga hari ini juga, beli hari ini dan jual hari ini, susut nilai dia maksimum 9% je. Kalau kita beli nilai yang besar, contoh beli sekilo, susut nilai dia hanya 6%. Berbanding dengan kalau kita beli barang kemas dan kita jual balik, susut nilai dia di antara 20 hingga 40%. Jadi yang mana lebih untung sebenarnya? Cuba kita bayangkan kalau kita simpan emas hari ini dan tiba-tiba dia naik 20%. Dia naik 20% daripada nilai hari ini. Mungkin waktu dia naik 20% tu, kita dah tolak dengan spread atau susut nilai 9%, kita masih ada untung lagi 10%. Ini untuk gold bar ataupun dinar. Tapi kalau kita simpan barang kemas, kita nak jual balik pada kedai emas, contoh kedai emas tu ambil susut nilai dia 30%. Maka apabila berlaku kenaikan harga emas 20%, bila kita nak jual balik pada kedai emas, kita masih rugi lagi 10% berbanding dengan harga kita beli sebelum ini. Jadi pilihan di tangan kita sebenarnya. Kalau nak beli barang kemas 916, boleh beli, tak ada masalah. Tapi kalau kita sebagai seorang wanita, seorang yang sukakan perhiasan, boleh beli. Kalau kita sebagai seorang lelaki nak jadikan ia sebagai satu pelaburan, wanita pun sama juga. Kalau kita beli barang kemas itu semata-mata nak jadikan pelaburan, maka lebih sesuai lah kita membeli gold bar ataupun dinar. Sebab simpanan jangka masa panjang,
Gold bar ataupun Dina ini sebenarnya lebih menguntungkan. Bila kita nak jual balik, contoh kita simpan, dah ada 100 gram. Dengan public gold beli 100 gram ni, spread dia hanya 7% je. Maknanya kalau kita naik, harga emas naik kepada 10%, kita masih ada untung 3%. Sedangkan kalau kita beli barang kemas, kenaikan dia 10%, kita masih rugi lagi 20%. Jadi kalau dulu saya tak suka dengan public gold, sekarang ini saya lebih suka dengan public gold. Sebab risiko-risiko untuk ditipu, risiko untuk pening kepala, bayar tak bayar, itu tak ada masalah. Contoh dengan public gold, kita ada 3 cara belian. Pertama sekali melalui account gap gold accumulation program, yang mana kita membeli melalui gram. Contoh kita beli 1 gram hari ni dengan harga RM260, ataupun kita beli RM100 dapat 0.3 something gram. Kita simpan je dalam akaun. Bila kita nak jual kembali kepada public gold, kita tak perlu keluarkan dalam bentuk fizikal pun. Kita hanya tolak dalam akaun, dan public gold akan bayar, transfer balik kepada akaun bank kita. Ataupun cara kedua melalui outright purchase ataupun belian terus. Belian terus ni maknanya kita beli 100 gram tadi, kita bawa balik ke rumah. 100 gram tadi, seketul 100 gram tadi, susut nilai dia untuk jual balik kepada public gold hanya 7% je. Kalau kita mampu beli sekilo, susut nilai dia hanya 6% saja. Dan contoh, saya sekarang ni merupakan master dealer kepada public gold. Waktu saya beli 1 kilo tadi, saya dah dapat save insentif 2%. Jadi susut nilai saya sebenarnya 4% je. Dan kalau saya jual balik kepada public gold bagi insentif jualan, insentif buyback pada saya 0.3%. Jadi susut nilai saya sebenarnya 3.7% je. Bezakanlah antara susut nilai barang kemas dengan susut nilai gold bar tadi. Dan gold bar tadi kita tak pening kepala pun. Kita tak perlu nak cari buyer. Kita just tahu dah public gold akan beli. Walau banyak mana kita jual sekalipun, public gold tetap akan beli dan mereka mampu bayar pada kita. Dan cara pembelian ketiga dengan public gold adalah melalui syariah easy payment purchase, mana kita beli buat bayaran bulan-bulan. Ada orang kata ansuran je tak boleh. Pejabat mufti kata ansuran barang emas ni tak boleh. Yang betul. Kalau ikut pejabat mufti, ansuran barang kemas ni memang tak boleh. Maksud ansuran di sini ialah macam kita beli motor. Kita bayar deposit dan kita ambil bawa balik emas tu. Itu memang tak boleh. Tapi apa yang berlaku dalam public gold, kita lock harga tu dan kita bayar security deposit kepada public gold. Emas tu masih menjadi milik public gold. Ia akan menjadi milik kita selepas kita habis buat bayaran selama 6 kali. Dan jika berlaku di tengah-tengah perjanjian tadi, kita nak tarik diri, maka boleh. Kita beritahu public gold yang kita nak tarik diri, dan duit kita akan dipulangkan kembali kepada public gold. Daripada public gold dipulangkan kembali dengan sedikit charge pengurusan oleh public gold. Dan kepada orang-orang yang baru nak belajar mengenal emas, kena bezakan antara emas 916, emas perhiasan, dengan emas 999, iaitu emas dalam bentuk gold bar ataupun bentuk dinar. Untuk perhiasan memang sangat-sangat bagus emas 916. Cuma elakkan membeli emas-emas yang mempunyai batu. Sebab bila kita nak masukkan ke Aranu, benda tu agak sukar lah. Ada setengah Aranu tak terima, ada setengah Aranu terima, tapi ada setengah tu kena cabut batu, jadi masalah. Untuk gold bar memang sangat-sangat mudah, kerana gold bar daripada public gold yang 1 dinar ke atas, ataupun 5 gram ke atas, sekarang dia ada setengah dinar ke atas, mesra Aranu. Dia ada kelongsong buka je, Aranu boleh check terus emas ketulian emas. Dan kebanyakan Aranu di Malaysia ni, kalau keluaran public gold, kebanyakannya bawah 5 gram takkan buka dia punya seal. Jadi terus terima, membuktikan bahawa public gold ni mempunyai nama yang cukup besar. Jadi Aranu pun boleh terima dengan tenang lah. Jadi kalau tanya saya, kenapa saya tak simpan emas public gold? Dulu saya tak simpan emas public gold. Tapi sekarang bila saya betul-betul kenal emas public gold yang memang sangat-sangat bagus, dari segi kepatuhan syariah, dari segi mudahnya nak masuk Aranu, dari segi mudah nak jual balik,
memang tak akan pening kepala. Kita boleh beli. Sebenarnya kalau dalam emas ni, tempat yang paling bagus untuk kita jual adalah tempat yang di mana kita beli. Cuma ada setengah-setengah pengilang emas, syarikat emas yang mereka hanya menjual tapi tak beli balik. Public gold ni memang dia akan beli balik. Sama ada barang tu kita buat secara outright purchase, kita hantar gold bar balik kepada public gold, ataupun melalui dalam akaun. Dan bagusnya kalau kita simpan dalam akaun public gold ni, selama mana, sebanyak mana, kita tak akan dikenakan charge tambahan. Macam ada setengah-setengah bank keluarkan emas, ada setengah-setengah tu dia ada charge lah. Kita simpan lama, makin banyak lah kita kena bayar. Dan kos pengeluaran emas public gold ni sangat-sangat murah. Contoh kita keluarkan gold bar 1 gram minimum harga charge ataupun gold premium dia RM10 je. Contoh saya keluarkan, saya dah kumpul dalam account CAP Gold Accumulation Program, saya dah kumpul selama beberapa lama, dan saya ada 100 gram kat situ. Kos untuk saya keluarkan 100 gram hanya RM70 je seketul. Jimat sangat-sangat. Jadi kalau dulu saya tak suka public gold, saya tak suka dengan public gold, gold bar ke, tak suka dengan dinar ke, sekarang saya dah berubah. Sebab bila kita nampak kelebihan-kelebihan yang ada di public gold, memang sangat-sangat mudah. Saya tak perlu pening kepala untuk menjual emas yang mungkin nak kena iklankan, menyebabkan masa saya yang panjang. Jadi dengan public gold memang sangat-sangat mudah sekarang. Kalau dulu saya tak suka public gold, sekarang saya sangat-sangat suka kepada public gold. Kalau anda suka public gold juga dan ingin menyimpan emas bersama public gold, boleh hubungi saya. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.